Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 Mac bersama dengan saya Nusya Mama Amin. PAS ibarat pelacur politik yang perlu ditewaskan pada pilihan raya umum akan datang. Itu kata veteran UMNO Tengku Razaleed Hamzah mengenai sekutu parti itu dalam Muafakat Nasional. Ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal itu berkata, tindak tanduk PAS dalam pilihan raya kecil sebelum ini membuktikan parti itu tidak boleh dipercayai. Memetik wawancara bersama The Malaysian Insight, beliau mengatakan PAS yang sebelum ini pernah bekerjasama dengan parti lamanya Semangat 46 juga telah bekerjasama dengan DAP. Justru Kuli turut menolak idea kerjasama antara UMNO dan PAS dalam pilihan raya umum akan datang. Bagaimanapun, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan berkata, rundingan kerusi dengan PAS sedang berlangsung untuk mengelakkan pertembungan di antara kedua parti. Tindakan tegas akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang mahu menganjurkan demonstrasi bagi memprotes keputusan mahkamah berhubung isu kalimah Allah. Amaran itu dikeluarkan oleh Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur hari ini. Menurut laporan Free Malaysia Today, Abdul Hamid berkata, tindakan yang akan diambil pihak polis terhadap mereka yang berdegil termasuk menggunakan akta hasutan. Katanya lagi, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang membenarkan kalimah Allah digunakan oleh masyarakat bukan Islam harus dihormati semua pihak. Semalam Ahli Majlis Tertinggi UMNO Razlan Rafi'i berkata, umat Islam sedia turun ke jalan raya sekiranya kerajaan gagal bertindak berhubung keputusan Mahkamah Tinggi itu. Dakwaan mengatakan kerajaan mendapatkan pengisytiharan darurat kerana telah hilang majoriti di Dewan Rakyat melanggar ordinan darurat berkenaan berita palsu. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Taqiyuddin Hassan. Menurut Taqiyuddin, Agung telah mengisytiharkan darurat atas nasihat jemaah menteri dan ia tidak boleh dicabar di mahkamah. Beliau berkata demikian ketika ditanya jika dakwaan sesetengah pihak bahawa kerajaan mendapatkan pengisytiharan darurat kerana telah hilang majoriti boleh dianggap sebagai berita palsu. The judge said we do not have jurisdiction untuk even entertain dan juga untuk decide on that particular matter. Jadi jelaslah di sini bahawa perkara itu satu perkara yang tak wajar lah sebab kita tahu perkara itu. Yang keduanya, it is an offence. To me, it is an offence. Satu kesalahan. Sementara itu, bekas Menteri Undang-Undang Zahid Ibrahim berpendapat ada cara lain yang lebih baik bagi menangani masalah berita palsu berbanding pelaksanaan hukuman. I mean, you must remember that we have this emergency to deal with COVID. That's what the government says. So if COVID, the pathogen, is the enemy, why react in a way as if the people are the enemy? Zaid berkata syarikat teknologi gergasi seperti Google dan Facebook turut menghadapi kesukaran menentukan sekiranya sesuatu berita adalah palsu di platform mereka. Oleh itu, katanya peluang perlu diberikan kepada mana-mana pelaku untuk menarik balik kenyataan mereka yang ditentukan sebagai palsu. Baik, kita ke berita seterusnya. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Khairi Jamaluddin memaklumkan telah menghubungi Ketua Polis Negara agar tidak mengambil tindakan kepada mana-mana pemberi maklumat. Khairi menjawab pertanyaan yang memetik laporan bernama mengenai siasatan berhubung dakwaan kaki tangan Setiausaha Negeri Kelantan telah memotong barisan bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Ketua Polis Kelantan Syafi'in Mahmad memaklumkan polis akan merakam kenyataan seorang individu di Putrajaya yang disyaki menyebarkan dakwaan itu. Exco Kesihatan Kelantan Dr. Izani Husin menafikan dakwaan itu dan menuntut Kementerian Kesihatan Malaysia mengambil tindakan jika ada pegawai yang menyebarkan dakwaan tersebut. Sementara itu, Khairi berkata, Ketua Polis Negara turut memahami kepentingan perkara itu memandangkan beliau juga merupakan seorang pemberi maklumat. Demi mendesak kerajaan agar darurat ditamatkan, sebuah jawatankuasa khas ditubuhkan bagi mengumpul tanda tangan orang ramai mulai hari ini.
Menurut badan yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Penamatan Proklamasi Darurat itu, pengumpulan tanda tangan tersebut dibuat melalui sebuah laman sesawang. Pengerusi Jawatan Kuasa itu, Khalid Samad berkata, mereka menyasarkan mengumpul sebanyak mungkin tanda tangan untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong menjelang Ramadan ini. Ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahdi Muhammad antara yang telah memberi sokongan terhadap petisyen itu. Dengan ini kami rakyat Malaysia dengan rendah hati ingin merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk mempertimbangkan sembah rayuan ini demi mempertahankan negara tercinta. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.